Okey, baik. Syauqi Muhammad Syam. Assalamualaikum Syafiq Suhaimi. Assalamualaikum Nazmi Azim. Sihat ke semua? Masih sambut raya ke ataupun dah mood belajar sekarang? Dah first week. Okay, Ana pasang lagu sekejap sementara menunggu doktor kita. Alhamdulillah. Mood kerja ke Hafizuddin? Amin ya rabbal alamin. Semoga dipermudahkan segala urusan Abang Muhammad Hafizuddin. InsyaAllah. Tahu ke tajuk kita pada hari ini apa? Ana akan inform Dr. Azman akan join sekejap saja lagi, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Suhail macam mana? Sihat, Alhamdulillah juga. Doktor masih terima kunjungan ke? Atau masih beraya ke? Ke dah mood kerja sekarang? Sekarang ni pun dah tepu kat rumah ni. Dah WFH lagi. Macam mana dengan minggu pertama untuk kelas online, Doktor? Dengan okey ke semua? Setakat ni maklum balas okeylah, cuma isunya adalah masih beberapa pelajar yang menghadapi masalah online lah. Line mereka tu agak slow, yang tu yang jadi isu yang cuba kita tangani lah. Dan sama-sama lah kita doa mudah-mudahan semua pelajar dapat belajar dengan situasi yang baik lah, insyaAllah. Amin, betul, insyaAllah. Amin, ya rabbal alamin. So, Doktor, dari Dika untuk kita mula? Boleh. Boleh Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita mulakan majlis online kita, marilah kita memulakan dengan surah Al-Fatihah dengan niat supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis online ini dan semoga kita semua manfaatkan daripada kongsian yang akan diberikan sebentar sahaja lagi. Dengan juga kita niatkan juga buat saudara-saudari muslimin dan muslimat yang di luar sana mungkin dalam keadaan COVID-19 ini kehidupan mereka agak perit. Semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan mereka. Tapi last kali kita niatkan juga sekali buat untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW di mana
mereka dizalimi dan sebagainya, masih dizalimi dan sebagainya. Semoga Allah SWT yang sebaik-baik memberi ganjaran, berilah mereka sebaik-baik ganjaran di dunia dan juga di akhirat. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Okay. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Dengar ke Doktor? Dengar. Dengar. Okey. Terima kasih juga buat penonton kerana sudi bersama kita. Dan tajuk kita pada hari ini ialah persediaan mental menghadapi kelas online. So ingin saya ingatkan untuk semua penonton, jikalau ada apa-apa soalan boleh je utarakan, boleh komen di sebelah. Dan jikalau soalan-soalan tersebut itu masih belum dijawab di akhir kongsian ini, di akhir sekali saya akan kongsikan soalan itu di live ini supaya dapat dijawab. Okay? So boleh saja like, komen dan saya akan lihat soalan-soalan tersebut. Okay, tanpa membuang masa, kita terus kepada tajuk ini, iaitu persediaan mental menghadapi kelas online. So seperti yang kita tahu, semua orang sekarang sedang menghadapi kelas online atas faktor-faktor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Dan seperti biasa, kalau manusia dilakukan sesuatu luar daripada comfort zone dia, apa yang dia biasakan, dia akan menghadapi sedikit cabaran. So soalan yang pertama untuk doktor ialah, apakah cara mengatur masa belajar mengikut normal baharu ini? Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, terima kasih pada saudara Suhail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Satu soalan yang agak menarik jugalah, bagaimana kita nak mengatur masa belajar kita mengikut normal baharu. Hakikatnya kita berada dalam satu situasi yang tidak pernah dialami ataupun dihadapi oleh kita semua secara umumnya. Sebab musibah pandemik COVID-19 ni berlaku dalam keadaan boleh dikatakan secara mengejut dan mendadak. Sehingga kan banyak aktiviti seharian kita terpaksa dihentikan serta-merta bermula pada lebih kurang bulan Mac hari itu, menyebabkan semua kehidupan kita sedikit sebanyak terganggu, sama ada dari sudut sektor pendidikan, sektor ekonomi, pelancongan dan sebagainya. Dan apatah lagi dalam dunia sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita tak pernah juga hadapi situasi seumpama ni sebelum ni. Dan kita pun kadang-kadang kita akan rasa lebih susah sebenarnya. Walaupun kita berada di rumah, tapi sebenarnya cabaran-cabaran tu lebih hebat, lebih besar berbanding dalam situasi kita berada di kampus, di universiti dengan kondusif yang baik, dengan persekitaran pembelajaran yang baik, dan di rumah itu lebih mencabar daripada situasi yang biasa kita hadapi, yang kita belajar. Dan sebagai seorang pelajar pula, ada orang dia rasa susah nak jadi sebagai seorang pelajar. Sebab apa? Dalam situasi macam ni kadang-kadang macam-macam benda nak kena buat. Nak kena buat assignment lah, lepas tu tiba-tiba mak bagi tahu kena pergi kedai lah, nak kena beli barang lah. Kalau yang berpersatuan, kena berpersatuan lah, musim PKP ni pun ada juga kerja nak kena buat. Jadi seolah-olah banyak benda yang memerlukan perhatian kita. Dan kadang-kadang kita rasa seolah-olah tak cukup masa untuk kita buat semua perkara. Tapi hakikatnya cuba kita bandingkan sebagai seorang pelajar, apa yang kita lalui ini sebenarnya berbanding dengan mereka yang sudah bekerja ataupun mereka yang sudah berkeluarga adalah suatu cabaran kita banding dengan cabaran mereka tu jauh lah bezanya. Maknanya cabaran sebagai seorang pelajar tu kita rasa seolah-olah kita lah yang paling tertekan dalam dunia ni. Hakikatnya di luar sana ramai lagi yang menghadapi situasi yang mungkin sama dengan kita ataupun mungkin lebih berat daripada kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi secara jujurnya sebagai seorang pelajar, fasa kita hidup di alam universiti ini adalah suatu latihan kepada kita sebagai graduan dalam menghadapi kehidupan sebenar yang lebih mencabar selepas kita tamat pengajian kita selama 4 tahun di universiti. Dan kalau
masa kita berada di universiti pun kita tak boleh nak uruskan masa. Jadi agak-agaknya bagaimanalah pula bila kita dah bekerja nanti ataupun bila dah berkeluarga lagi. Jadi maknanya dalam tempoh ni kita kena cuba orang panggil kita semak, check and balance balik diri kita pengurusan masa, terutama dalam new normal yang baru. Jadi bila kita bercakap tentang soal masa ni, sebenarnya hakikatnya sedar ataupun tidak sedar, tak ada satu benda pun yang paling adil dalam dunia ini melainkan masa. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada semua orang hanya ada 24 jam saja. Sama je. Semua orang dapat 24 jam juga. Bill Gates dapat 24 jam. Donald Trump dapat 24 jam. Datuk Siti Nurhaliza pun ada 24 jam je. Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin juga ada 24 jam. Suhail Shakif pun hanya ada 24 jam. Jadi semua orang ada 24 jam. Mana Azrul sama juga. Semua sama je ada 24 jam. Cumanya ada orang kata time is gold, masa itu emas. Pandangan Nana secara peribadi, masa itu dia bukan emas. Sebab emas ni dia boleh jual dan beli. Dan emas ini juga ada pasang surutnya, ada tatkalanya tahun-tahun sekian harganya naik dan kadang-kadang harganya boleh jatuh merudum. Secara peribadi Ana lihat masa ini sebenarnya adalah soul ataupun kita panggil sebagai nyawa. Time is soul. Masa adalah nyawa. Sebab apa saya bandingkan dengan nyawa? Kerana nyawa itu adalah satu benda yang amat berharga dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita nyawa hanya sekali di dunia ni. Tak ada tiba-tiba datang boleh nyawa kedua ataupun orang kata nyawa kucing ke, tak ada. Ini semua orang nyawa sekali saja. Dan nyawa ini pula perlu dihargai. Hari semalam tak boleh kita nak reverse balik untuk kembali pada hari ini. Setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ia akan tinggal sebagai nostalgia. Dia tidak akan kembali lagi. Begitulah masa yang perlu kita hargai, kerana masa itu adalah ibarat nyawa. Jadi mungkin ramai yang selalu dengar tentang isu pengurusan masa. Kembali pada soalan tadi, pengurusan masa. Ramai yang selalu dengar tentang pengurusan masa. Sebenarnya bagi Ana, pengurusan masa ni adalah satu mitos. Sebab semua orang di dunia ini Allah kurniakan 24 jam. Jadi masa ni adalah suatu benda yang konstan. Dia tak perlu diurus. Instead of time management, kita sepatutnya lebih percaya kepada self-management ataupun kita panggil sebagai pengurusan kendiri. Bukan kita nak uruskan masa, tapi kita nak uruskan diri kita mengikut masa-masa yang sesuai. Masa dia akan tetap 24 jam, tak boleh nak ubah. Tinggal lagi bagaimana kita nak menguruskan diri kita ataupun kita panggil tadi sebagai self-management supaya masa itu tidak berlalu begitu sahaja. Jadi pada Ana, apabila kita berjaya menguruskan diri kita, insya-Allah masa tadi secara semula jadi juga akan terurus. Jadi macam mana kita nak menguruskan diri? Dalam kita nak menguruskan diri ni, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil maklum, terutama kita berada dalam suatu situasi yang baru ni, normal ni. Ada benda-benda yang perlu kita ambil maklum supaya tidaklah orang kata azam kita tu azam yang orang kata azam batuk di tepi tangga sebagai contoh. Hanya azam kokok ayam saja. Mana azam semangat-semangat sehari dua lepas tu terus tenggelam, tak jadi. Dia perlukan kepada orang panggil satu perancangan jangka masa panjang yang rapi dan juga istiqamah dan juga pengorbanan. Bila kita nak mula uruskan diri ni, contohlah katakanlah kita tiba-tiba semangat nak belajar 10 pagi, contohlah kata pukul 10 pagi, tiba-tiba semangat tu datang. Kita pun rasa ni dah orang kata dah perlu buat jadual ni, jadual belajar, nak jadi pelajar yang baik, target for flag contohnya. Semangat tu datang pukul 10 pagi. Boleh tak bila semangat tu tiba-tiba datang, kita pun terus merancang dan terus laksanakan? Sebenarnya nak mengubah ataupun nak mengurus self management tadi ni, dia perlukan waktu sebelum daripada semangat tu datang. Pengurusan masa yang sebenar adalah bermula daripada waktu tidur lagi. Sebab itu ada beberapa tips yang mungkin boleh Ana kongsikan, mudah-mudahan memberi manfaat untuk Diana juga, nasihat untuk Diana juga dan juga pada pendengar sekalian. Yang pertamanya, sebelum kita nak mula esok pagi tu, malam tu pastikan kena dapatkan tidur yang secukupnya. Maknanya katakanlah dia dah malam ni,
Katakanlah Suhail nak semangat ni, nak mulakan kehidupan baru dalam new normal ni, nak belajar esok pagi semangat ni, malam ni, waktu malam tu dah mula dah sebenarnya, bukannya esok pagi. Bukannya 8 pagi jadual mula kita adalah bermula daripada malam. Iaitu syaratnya adalah dapatkan tidur yang secukupnya. Bagi Ana dapat tidur yang cukup ni ada setengah orang dia suka tidur awal. Mungkin lain orang lain caranya. Ada orang tidur awal, kadang-kadang mungkin lepas isyak pukul 9 dah tidur dah. Contohnya. Ada orang tidur pukul 10. Tapi sekitar tu lah. Ataupun paling lambat pun dalam pukul 12.30 malam sebagai contoh. Tu dah kira lewat sangat. Jadi bergantung kepada individu tersebut, waktu yang sesuai untuk dia tidur. Tapi kalau boleh jangan lewat sangat, sebab kita secara umumnya lelaki dewasa ataupun perempuan dewasa ni, golongan dewasa ni memerlukan tidur yang cukup lah, antara 6 hingga 8 jam. Jadi bila kita tidur yang cukup, insya-Allah kita dapat mulakan hari dengan baik, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang pertama mesti dapatkan tidur yang secukupnya. Yang kedua pula, kita bila dah tidur cukup, esok pagi tu bangun pagi, kita mulakan dengan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami, yakni setelah merehatkan kami, mentidurkan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi kita mulakan hari dengan doa. Dan bagi kita pula sebagai umat Islam, khususnya para pelajar yang dalam pengajian Islam, bidang Quran dan Sunnah dan sebagainya, kalau boleh kita bangun tengah malam, bangun seawal jam 5 sebagai contoh, solat tahajud dan sebagainya. Mulakan hari dengan doa, mulakan hari dengan solat sunat, mulakan hari dengan baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Kemudian bila kita mulakan hari dengan amalan yang baik, kemudian kita tetapkan niat dan matlamat kita, apa yang kita nak buat hari ni. Hari ni kita nak baca satu buku sebagai contoh. Hari ni kita nak baca satu juzuk Al-Quran sebagai contoh. Hari ni kita nak study ni 2-3 muka surat pun tak apa, tak kisah. Tapi kita ada sasaran. Apa yang nak selesaikan hari ni, apa yang kita boleh buat hari ni yang boleh melonjakkan diri kita supaya kita boleh jadi sekurang-kurangnya 1% lebih baik dari semalam. Dia tanda sama. Kita nak jadi insan yang berjaya, pelajar yang berjaya. Kalau semalam, katakanlah semalam kita capai 10%. Takkan hari ni 10% juga. Itu orang kata kalau berniaga balik modal je lah. Jual RM10, orang beli pun RM10. Modal pun ngam-ngam RM10, tak ada untung langsung. Apatah lagi semalam 10%, hari ini 9%, ataupun lagi teruk 8, 7, 6%, lagi rendah. Maknanya dah semakin rugi. Jadi insan yang berjaya, mukmin yang berjaya, Muslim yang berjaya, apatah lagi seorang pelajar yang berjaya adalah apabila hari ini lebih baik daripada semalam, meskipun 1%. Tak apalah, 1% pun tak apa. Kalau semalam 10%, paling kurang hari ini 11%. Dan jangan lupa untuk berdoa. Senjata kita adalah berdoa. Sebab tidak ada benda yang mustahil melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan kalau kita ada matlamat tadi, kembali pada matlamat tadi, kalau kita ada goal yang kita nak achieve, kita ada matlamat yang kita nak sasarkan, kita capaikan, cuba pecahkan kepada beberapa mini goals, beberapa kita panggil sasaran kecil. Kita ada sasaran besar, kalau boleh kita pecahkan kepada sasaran kecil yang perlu dicapai terlebih dahulu sebelum kita mencapai goal yang asal, sebelum kita mencapai sasaran yang asal. Ana bagi satu contoh. Katakanlah sasaran kita dalam tempoh musim PKP ni, contohlah, sasaran kita nak baca Al-Quran dengan baik. Sasaran kita nak baca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Itu sasaran besar, goal. Baik, apakah mini goal? Mini goalnya adalah kita mempelajari hukum tajwid yang asas terlebih dahulu. Bagi mereka yang hukum hakam tajwid pun masih lemah sebagai contoh. Mini goalnya sebelum nak capai bacaan Quran yang terbaik, mini goalnya adalah belajar hukum tajwid yang asas terlebih dahulu. Lepas tu buatlah pecahan. Contohnya hari ni izhar halki, esok kita belajar idgham bila gunnah, lusa kita belajar idgham ma'al gunnah, sekali dengan praktikal, buat latihan. Semua itu membawa kepada kita nak mencapai goal yang asal tadi, goal yang besar tadi. Selepas tu kita buatlah latihan dengan surah-surah lazim contohnya.
Ambil surah pendek-pendek dulu, kemudian makin lama makin meningkat, progres ke surah-surah yang lebih susah pula. Dan insya-Allah kita akan dapat goal yang kita hasratkan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, dapatkan tidur yang secukupnya. Kemudian pada esok harinya kita bangkit, kita mulakan dengan amal-amalan yang soleh tadi, amal ibadah tadi, dengan tetapkan niat, matlamat dan doa. Yang ketiga yang mungkin boleh Hana kongsikan pada malam ini, cuba kita mulakan hari setelah dengan niat doa amal soleh tadi, cuba kita mulakan hari dengan sedikit bersenam. Mungkin orang kata, pagi-pagi hari nak bersenam ke? Hakikatnya bersenam ni sebenarnya pada waktu pagi ni dia akan menjana lebih otak kita. Sedar ataupun tidak sedar, kan orang kata bangun pagi ni otak akan fresh. Kita bangun pagi, waktu pagi orang kata otak dalam keadaan fresh. Dan bila kita bersenam sedikit, walaupun bersenam tak semestinya kena pakai sweater dengan seluar track semua, kemudian pakai kasut jogging, lepas tu pergi jogging pusing tak semesti. Kadang-kadang cukup dengan sekadar merenggangkan otot. Renggangkan otot, buat senaman setempat. Jadi benda tu bagi mengalirkan sistem pendarahan dalam badan kita supaya naik ke otak. Bayangkan pada waktu pagi dalam keadaan otak kita fresh, kemudian darah naik sampai ke otak. InsyaAllah tenaga dan udara sampai ke otak tu akan menjana otak yang lebih aktif pada waktu pagi. Sebab bila kita bangun pagi ni, kadang-kadang kalau kita tak bersenam, dia akan cepat nak tidur balik. Kadang-kadang pula lepas subuh kan jadi mengantuk. Tak nafi lah. Tak nafi, kadang-kadang mungkin sebelum malam tu kita ada aktiviti lain, kita ada satu kerja yang berat sehingga kita nak tidur. Itu tak ada masalah. Cuma nak bagi tahunya kalau betul-betul kita nak fokus, ada kerja, ada suatu tugasan ataupun ada kelas yang perlu kita belajar pada hari tersebut, seeloknya mula pagi tu kita buat senaman ringan, renggang-renggangkan otot supaya darah tu sampai ke otak. Dan benda ni tak perlu dibuat setiap hari, buat sekadar 3-4 kali pun tak apa. Mudah-mudahan kita pun bukan nak jadi atlet, kita hanya sekadar untuk orang kata merenggangkan otot kita, memberi kesegaran pada tubuh badan dan juga otak. Yang berikutnya, yang keempat, mulakan pagi itu dengan sarapan yang sihat. Mulakan pagi kita itu dengan sarapan yang sihat. Sebab lepas kita dah exercise, kita perlu makan sebab kita nak take charge of your day. Make sure you feed yourself first. Pastikan sebelum kita mulakan hari itu, kita kena suap makanan dengan makanan yang sihat. Protein, kalau karbo tu kita ambil karbo yang sihat, kurangkan makanan berminyak dan sebagainya. Dan lebih-lebihkan lagi ambil air suam lah. Air suam ataupun air mineral biasa ke. Kalau air manis, pastikan jangan terlalu manis ya, supaya takut nanti boleh mendatangkan penyakit dan sebagainya. Bila kita banyak ambil air kosong, insya-Allah H2O-nya tinggi sampai kepada otak, dia akan memberi kesegaran kepada otak untuk lebih aktif di awal hari. Sebab kalau kita makan pun dalam keadaan makanan yang tidak sihat dan kita makan pula terlalu banyak pada waktu pagi, maka tenaga badan kita tu dah banyak digunakan untuk menghadam makanan. Sepatutnya tenaga badan kita tu banyak digunakan untuk otak. Tapi sekarang ni dah banyak tenaga badan kita ni dah disalurkan kepada perut. Akhirnya tenaga pergi ke perut, nak proses, nak hadamkan tu, lama-lama otak pun dah letih. Letih tu bila makan banyak tu jadi cepat mengantuk. Okay? Itu yang keempat. Yang kelima, buat jadual. Okay, sekarang awal lagi ni, pagi-pagi kita dah bersenam semua, dah makan, awal lagi. And then ada banyak lagi masa untuk kita selesaikan semua benda yang kita dah plan tadi. Maybe sempat sebelum kita pergi kelas, kita masuk kelas belajar, boleh ulang kaji sedikit ataupun buat apa-apa yang menarik minat kita. Katakanlah contoh, kelas mula pukul 10 pagi, kita dah sarapan pukul 8 pagi. So antara gap 2 jam, sejam lebih lepas kita sarapan tadi tu, mungkin kita boleh tengok review sikit. Review sikit apa yang akan kita belajar pada pagi ini. Kemudian ataupun kita buat apa-apa aktiviti yang tidak memberatkan otak dan tidak memberatkan tubuh badan kita. Sebab kejap lagi kita akan guna ketika sesi pembelajaran. Jadi jangan terlalu berat sangat sehingga menyebabkan kita akan jadi cepat letih. Okay? Jadi buat jadual, identifykan perkara-perkara penting yang kita akan belajar nanti. Daripada situlah aktiviti ringan seumpama ini sebagai orang kata macam pemanas enjin lah. Macam kereta kan.
sebelum kita nak gerak, kita kena panaskan enjin. Begitu juga time belajar, jangan terus buka laptop, terus fokus. Dia akan jadi otak kita akan jadi cepat letih. Jadi kalau kita main-main dulu, panas-panas enjin dulu, insya-Allah otak kita akan dapat memberi fokus ketika sesi pembelajaran. Dan yang keenam, mungkin sedikit tips yang terakhir lah sekadar untuk persoalan pertama tadi, iaitu jangan bertangguh. Jangan sesekali bertangguh. Sebab kalau kita bertangguh, kadang-kadang benda ataupun perkara yang boleh dilaksanakan dalam masa 2 minit, tapi tangguh punya pasal boleh jadi 1 jam. Benda tu sekejap je, buat sikit je. Tapi barang tak apalah, kejap lagi lah, kejap. Dia punya kejap lagi sampai ke petang tak buat-buat. Jadi bila dah bertangguh-tangguh ni, akhirnya kita akan jadi malas. Bila jadi malas tu akhirnya memang kita datang pula kerja lain. Yang tadi tak siap lagi, tak buat lagi. Kan datang pula kerja lain. Jadi akhirnya kita akan jadi terbeban. Yang itu menyebabkan kita akan jadi fed up, kita akan stres dan sebagainya. Jadi jangan bertangguh. Contohnya kalau kata dalam tempoh PKP ni ada assignment yang nak kena buat. Contohlah kan ada assignment nak kena buat. Nak pula dalam tempoh PKP ni peperiksaan akhir dah tak ada dah. Dia jadi penilaian berterusan. Jadi penilaian berterusan tu maknanya kalau sebelum ni memang dah ada assignment, ditambah lagi assignment. Kalau sebelum ni dah ada quiz, akan ditambah lagi quiz. Jadi kalau dah ada assignment, kena buat lagi assignment, bayangkan bertambah-tambah dia punya tugasan tu. Jadi makna dalam tempoh ni, bila kita dah ada jadual, kita dah susun jadual kita dah mulakan hari dengan baik, apa yang kita nak buat tu terus buat, jangan tangguh. Tak apa, at least pun kita buka je laptop dulu. Bila kita buka laptop, start je ayat pertama, sedar tak sedar, assignment dah nak siap lah. Dia sebenarnya isunya nak mula tu yang payah tu. Tapi kalau kita dah mula, insya-Allah lama-lama semangat tu akan datang. Itulah sedikit sebanyak tips yang mungkin Ana boleh kongsikan dengan para pendengar, khususnya untuk menjawab soalan tentang bagaimana kita nak mengatur masa kita, pengurusan masa ni dalam tempoh new normal ni. Wallahualam. Sangat menarik sekali apa yang dikongsikan oleh doktor. Dia cover daripada semua aspek actually. Dia mulakan dengan spiritual, ada daripada physical pun ada, daripada segi mental pun ada. So ini semua akan jadikan kita lebih efektif dalam pembelajaran kita. Kalau siapa mungkin ada terlepas pandang atau tak dengar, boleh baca je dekat komen, ada viewers yang baik hati macam Izian, Hisham, dan dia letak notes kat sana yang points-points yang penting, boleh baca je dekat sana kalau siapa yang terlepas tu. Okay, soalan yang seterusnya pula ialah soalan yang kedua, bagaimana pula nak mengelakkan gangguan daripada keluarga kita ketika belajar? Sebab semua belajar di rumah kan, so mesti ada keluarga di rumah, macam Ustaz cakap tadi, ada parents suruh belikan nila, untuk suruh buat nila. So bagaimana cara kita mengelakkan gangguan daripada keluarga kita? Okey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, soalan yang kedua ni agak menarik jugalah, macam mana nak elakkan gangguan. Dia sebenarnya bukan gangguan dari keluarga. Sebab keluarga kita tu sebenarnya perangsang kepada kita juga untuk menjadi insan yang hebat. Sebenarnya gangguan ni pun kita kena besarkan lagi skopnya. Mana bukan hanya sekadar keluarga dan banyak lagi faktor-faktor yang lain. Baik, soalan kedua, bagaimana kita nak mengelakkan faktor-faktor luaran lah, gangguan-gangguan luaran dalam tempoh kita nak belajar di musim PKP ini. Baik, pertamanya kalau boleh cuba kita allocatekan berapa jumlah masa yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Contohnya lah, katakanlah kita dah ada plan tadi, kita dah rancang, contohnya hari ni kita nak baca 1 juzuk dengan bacaan yang baik, tapi nak capai kepada goal yang besar tadi, kita kena buat mini goal. So mini goalnya adalah kita kena belajar ilmu tajwid yang asas, supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Maka kita tengok hukum apa yang kita lemah. Sebagai contoh, katalah kita lemah hukum izhar halki. Baik, berapa minit untuk kita belajar izhar halki tu? Mana kita allocatekan? Okey, hari ni saya nak belajar izhar halki, teori dan praktikal sebagai contoh. Izhar saja cukup. Sebab kita bukannya berada dalam situasi yang memang suasana pembelajaran sebagaimana sebelum COVID-19 ni. Itu tak apa. Kawan-kawan belajar, persekitaran kita belajar, kemudian kita pula berada di library, di kampus. Jadi suasana tu akan membakar semangat kita. Takkanlah kawan kita belajar, kita nak tidur. Tapi bila kita berada kat rumah ni,
Nak pula Suhail duduk seorang-seorang kat rumah ni kan. Jadi makna kita tak boleh nak belajar sepenuhnya dan kita pun akan jadi cepat letih sebab persekitaran kita tidak mewujudkan tidak membangunkan kita sebagai seorang pelajar yang betul. Jadi sekarang ni paling kurang ada masa untuk kita rehat, ada masa untuk diri kita sendiri. Paling kurang ada juga kita allocate-kan masa untuk kita belajar tadi mengikut plan, goal dan meaning goal tadilah. Contoh yang lain, katakanlah ada assignment. Katakanlah kita ada assignment, cuba siapkan dalam masa 1 jam. Ataupun katalah assignment tu assignment yang mudah dalam 2-3 minit, 2-3 line assignment. Cuba siapkan dalam 30 minit. Latih diri kita untuk siap sesuatu perkara dalam jumlah masa yang diperuntukkan saja. Kita kena letak sasaran. Kalau kita tak letak sasaran, nanti dia akan drag masa. Bila drag masa, dia akan kacau aktiviti-aktiviti kita yang lain. Kita latih dulu, kalau kata 1 jam, 1 jam. Kalau kata setengah jam, setengah jam. Kalau lebih, dia akan ganggu emosi kita untuk aktiviti-aktiviti yang lain. Dalam pada masa sama, bila kita dah allocate masa, kita dah ada mini goal tadi, macam mana kita nak uruskan diri kita supaya dapat siapkan assignment, tugasan tadi dalam masa yang ditetapkan. Kita kena kembali balik kepada soalan tadi, kita kena cuba jauhkan diri kita dari segala bentuk gangguan. Segala bentuk gangguan. Gangguan ni bersifat umum lah. Bukan hanya sekadar gangguan yang tadi soalan tadi kata keluarga. Sebenarnya banyak-banyak lagi gangguan-gangguan lain yang mungkin boleh Ana kongsikan. Ada beberapa poin yang mungkin Ana dapat kongsikan dengan para pendengar. Secara umumnya gangguan ni Ana bahagikan kepada 4 jenis gangguan. Mana bukan faktor keluarga saja, sebenarnya ada lebih besar lagi. Kalau kita besarkan skop ni, kita akan dapati secara umumnya gangguan ni ada 4 jenis. Yang pertamanya kita panggil gangguan auditori. Auditori ni apa? Ada gangguan yang melibatkan suara. Contohnya televisyen, radio, telefon kan. Kejap-kejap WhatsApp masuk, kejap-kejap orang komen kat FB, nak like apa semua. Jadi kita pun emosi terganggu lah sebab dengar bunyi ting 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 mesej masuk contoh kan. Telefon, okey. Lepas tu gangguan-gangguan lain kalau yang dah berkeluarga ataupun yang ada dengan adik-adik beradik sebagai contohnya kanak-kanak kan, adik-adik kita yang bermain dan sebagainya tu yang gangguan-gangguan yang melibatkan suara. Kita mungkin duduk dalam bilik, kita mungkin tertutup, tapi suara-suara di luar tu yang mengganggu fokus kita. Itu dipanggil gangguan auditori. Okay. Yang kedua dipanggil gangguan visual. Gangguan visual ni gangguan yang melibatkan pemandangan kita lah. Kadang-kadang kita tengah belajar tiba-tiba ada benda melintas. Belajar pula pukul 12 tengah malam kan. 12 tengah malam. Tiba-tiba ada benda melintas pula. Contoh. Seorang Ustaz. Contoh je lah kan. Tiba-tiba ada melintas. Jadi dia visual ke, dia mengganggu pandangan kita. Ataupun ada tiba-tiba ada kita buka laptop tengah belajar, ada keluar iklan ke. Jadi gambaran-gambaran yang menghilangkan fokus ni kita panggil sebagai gangguan visual. Yang ketiga kita panggil sebagai gangguan fizikal. Gangguan fizikal ni mana melibatkan tubuh badan lah. Seperti sentuhan kan. Tiba-tiba adik usik kita, mak kita pegang kita, adik-beradik tarik tangan kita. So ajak main, temankan dia keluar ke apa ke. Jadi melibatkan ajakan, melibatkan sentuhan ni kita panggil sebagai gangguan fizikal. Dan yang terakhir yang keempat kita panggil sebagai gangguan mental. Gangguan mental ni dia contohnya seperti tak cukup tidur. Tu sebenarnya gangguan mental juga tu. Bila tak cukup tidur kita tak boleh nak fokus. Kita stres, tertekan. Kita letih yang terlalu amat. Jadi menyebabkan kita tak boleh nak fokus. Dan apa-apa sahaja gangguan mental yang melibatkan otak dan jantung kita tak dapat berfungsi dengan baik, tak dapat fokus dengan baik. Jadi 4 gangguan ni, semua 4 gangguan ni sebenarnya memainkan peranan penting dalam membantutkan lagi proses pembelajaran kita, fokus proses pembelajaran kita dalam tempoh musim PKP ni. Jadi maknanya kita kena cuba sebaik mungkin untuk menghindarkan daripada 4 jenis gangguan ni. Ada orang mungkin dia boleh dapat hindarkan 4-4 ni. Macam Suhail rasa 4-4 ni tak ada masalah ni. Sebab ada seorang Ustaz. Jadi 4-4 ni tak ada masalah. Memang boleh fokus insya-Allah. Tinggal lagi nak tak nak je lah. Okay. Tapi ada orang mungkin boleh hilangkan 3 je. Mungkin dia boleh hilangkan nombor 1 gangguan auditori dia boleh hilangkan, dia boleh elakkan. Nombor 2 gangguan visual mungkin dia boleh elakkan. Yang ketiga gangguan fizikal mungkin boleh elakkan.
Tapi yang keempat, mental tak kuat. Tak cukup tidur, banyak sangat main, esok nak belajar dah letih, tak boleh nak fokus. Mungkin ada orang boleh hilangkan 3, mungkin orang boleh hilangkan 2. Pun begitu, secara umumnya ada beberapa tips ataupun petua lah yang boleh kita amalkan untuk mengelak gangguan-gangguan yang 4 tadi secara umumnya lah. Okay, yang pertamanya, pastikan kita pilih tempat yang sesuai untuk kita belajar. Itu yang paling penting. Pilih tempat yang sesuai untuk kita belajar. Sebaiknya tempat yang kita pilih itu merangkumi pemandangan yang statik dan abstrak. Jangan terlalu mengurung diri kita dalam bilik yang suasananya ialah visual static. Apa visual static? Maksudnya benda tak bergerak. Static ni benda tak bergerak. Benda yang static, benda jumut macam tu. Tengok laptop, tengok je laptop sebagai contoh. Tengok buku, tengok je buku. Dia kena ada suasana abstrak. Contohnya kalau di rumah kita tu, kita belajar di bilik, menghadap tingkap, di luar tingkap tu ada pokok sebagai contoh. Jadi pokok tu pula bergerak-gerak, ditiup angin, itu abstrak. Ada pergerakan seumpama itu kita panggil abstrak. Nampak awan, udara bergerak, burung berkicau, berterbangan, kan? Jadi mana ada kombinasi antara statik dan juga visual yang bersifat abstrak. Jadi bila ada kombinasi dua ni, kita tidak akan terlalu tekan untuk kita fokus. Otak kita tak akan letih insya-Allah sebab kita dapat rehatkan otak kita. Kita boleh fokus kepada statik dan kita boleh ambil udara. Orang kata boleh rehat sekejap, take 5 kan, kita panggil take 5 tu. Kita perlukan udara, kita perlukan kehijauan dan kita perlukan apa-apa sahaja yang menenangkan otak kita, menenangkan jiwa kita dan menghilangkan rasa jemu atau letih ketika belajar. Jadi yang pertama tu perlu pilih tempat yang sesuai. Ada kombinasi antara statik dan juga abstrak. Yang keduanya yang mungkin boleh anda kongsikan ialah postur kedudukan badan. Dalam bagaimana kedudukan badan kita yang kita belajar tu. Postur kedudukan badan kita mempengaruhi psikologi kita. Contohnya ni paling mudah. Kalau kita baring, rasa-rasa otak kita boleh fokus tak sepenuhnya? Tak boleh. Kita tidur terus. Memang terus tidur lah. Duduk baring macam tu, letak pula earphone kat telinga, dengar radio ke, dengar lagu apa ke, buka buku pun menghadap macam ni. Memanglah sekali buku jatuh atas muka kita lah kan. Memang kita tak boleh nak fokus. Pasti kita akan mengantuk. Sebab apa? Posisi itu sinonimnya adalah posisi untuk tidur. Posisi baring sinonim dengan posisi untuk tidur. Jika kita berada dalam keadaan kedudukan yang bersedia, maka minda kita juga akan dipengaruhi untuk sama-sama bersedia. Kita duduk dalam keadaan bersedia, maka minda kita secara automatik juga berada dalam keadaan bersedia. Tapi kalau kita berada dalam keadaan orang mengantuk, duduk pun macam ni terbaring macam tu kan. Tak ada orang kata duduk tegak. Jadi mana keadaan itu akan memberi isyarat kepada minda kita sejauh mana minda itu boleh fokus ataupun tidak bergantung kepada keadaan kita duduk. Jadi duduk. Jadi kalau kita duduk yang tidak fokus, antara contoh lain duduk yang tidak fokus adalah duduk seperti menongkat dagu. Duduk yang tu kan. Tu duduk tak fokus. Itu mengelamun nama tu. Mengelamun cuci mata tu kan. Okay. Duduk tapi tunduk kepala. Ni biasa khutbah hari Jumaat lah kan, duduk kepala. Fokus satu mata pun tak kan. Duduk mengelongsor tadi. Duduk mengelongsor pun sama juga. Tu antara bentuk-bentuk duduk yang tidak fokus lah. Jadi maknanya yang kedua, bila kita dah ada tempat yang sesuai, ada pemandangannya dan sebagainya, pastikan kita pula berada dalam keadaan kedudukan badan yang betul supaya minda kita menerima isyarat untuk memberi fokus kepada apa yang kita nak belajar ataupun kita lakukan. Yang ketiga, bagi kita mengelakkan gangguan-gangguan umum tadi, yang 4 tadi, pastikan kita kena minum air. Ni minum air ni boleh kita katakan nak mengelakkan gangguan fizikal dan juga gangguan mental tadi. Sebab bila kita minum air, hakikatnya sebanyak lebih kurang 90% kandungan otak kita terdiri daripada air. 90% daripada kandungan otak kita hakikatnya terdiri daripada air. Apabila kita belajar, dalam proses pembelajaran, semua kita panggil apa, neuron ke apa-apa yang dalam otak kita kan, semuanya beroperasi dengan aktif.
Jadi kesannya bila semua beroperasi dengan aktif, otak kita akan kehilangan banyak air dan oksigen. Sebab dia tengah fokus, tengah fikir macam mana nak selesaikan, ni nak buat macam mana, ni nak cari kat mana, tengah fokus. Bila tengah fokus, jadi dalam otak kita tu, oksigennya, neuronnya, airnya semua akan jadi kering. Semua akan susut. Bila susut, kita pula tak sediakan recover balik. Kita tak recover balik bila oksigen air semua dah habis, jadi menyebabkan otak kita dah letih, kita fed up dan kita pun akan cepat mengantuk dan sebagainya. Jadi supaya kita nak kekal fokus, Ana saya peribadi kalau style Ana, kalau nak belajar ke buat kerja ke, mesti kena ada air segelas tepi laptop. Air segelas. Tak kisahlah air mineral ke, air kosong ke, ataupun kalau nak kata nak letak air teh, kopi, tengok situasi lah. Tengok situasi masing-masing. Ada orang dia allergic dengan kopi, tak boleh minum kopi. Ada orang minum, dia kata minum kopi ni kan nanti tak boleh nak tidur pula kan. Ada orang kata lantaklah kopi ke apa ke boleh tidur, tak ada masalah. Jadi bergantung pada individu. Pun begitu, sebaiknya ada air. Bila ada air tu insya-Allah dia boleh cover balik neuron ke air dan oksigen di otak kita yang habis digunakan dalam memberi fokus kepada melakukan sesuatu. Bila kita dapat minum air, insya-Allah otak kita akan kembali bertenaga. Yang keempat, bagi mengelakkan gangguan tadi, kita kena belajar dengan aktif. Apa maksud belajar dengan aktif ni? Belajar dengan aktif ni adalah elakkan membaca dengan menggunakan mata. Kan biasa kita buka laptop ke baca buku, baca. Dia baca tu tapi dia baca menggunakan mata. Maknanya mata ni melihat, peranan mata dalam melihat dan juga peranan mata tu membaca. Jadi makna dia tak aktif. Makna seolah-olah satu benda je buat kerja. Mata saja buat kerja. Yang lain tak buat kerja. Telinga tak buat kerja, mulut tak buat kerja, yang lain tangan tak buat kerja, semua tak buat kerja. Hanya mata. Dia akan menyebabkan kita cepat letih. Mata kita akan jadi kuyu. Mata akan jadi cepat letih. Jadi elakkan membaca dengan menggunakan mata. Habis nak guna apa? Kita gunakan mata untuk melihat. Mulut untuk membaca dengan kuat. Biar pastikan mulut baca. Mata just lihat je. Bila kita study, pastikan mulut kita berkata-kata. Mulut kita membaca apa yang kita fokus tadi, baca dengan kuat. Telinga mesti berfungsi. Telinga mesti aktif, iaitu dengar balik apa yang dibaca. Tangan mesti aktif, iaitu mencatat. Mencatat sebarang nota, poin-poin penting apa yang dah dibaca tadi. Dan kaki juga kena aktif, iaitu bergerak supaya tidak terlalu statik ketika belajar. Kadang-kadang kita kena bangun. Kita tak boleh duduk macam ni 2-3 jam. Kita bukan robot, kita manusia. Kita ada kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita kejang kaki dan sebagainya. Kita kena aktif. Kita kena bangun. Kadang-kadang belajar bila duduk macam ni, kita akan rasa rimas dan sebagainya. Kita perlu bangun. Bangun, berjalan, pusing sekejap, ambil udara ataupun sambil berjalan baca buku. Jadi kaki juga perlu aktif. Jadi bila kita tubuh badan kita aktif, darah akan mengalir dengan baik. Dan insya-Allah kalau semuanya aktif, mata melihat, mulut membaca dengan kuat, telinga juga berfungsi aktif mendengar apa yang dibaca, tangan mencatat apa yang telah kita belajar, kaki juga aktif bergerak, insya-Allah kita akan dapat atasi masalah mengantuk. Yang kelima, dan mungkin yang terakhirlah tips yang terakhir untuk menjawab persoalan kedua tadi, peruntukkan masa yang sedikit tetapi terfokus dan berkualiti. Peruntukkan masa kita untuk belajar tu tak perlu banyak, tak perlu sampai 2 jam sebab kita ni hakikatnya orang duk war-warkan belajar, study hard, belajar berat, belajar susah berat, tapi sebenarnya bukan itu adalah solusi yang terbaik untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Hakikatnya perlu kita study smart. Belajar secara cerdik. Macam mana pelajar yang cerdik? Dia tak pakai masa yang banyak. Tetapi dia fokus dan pembelajaran yang sedikit tadi itu adalah berkualiti. Tidak dinafikan sebab kita juga ada aktiviti-aktiviti yang lain yang perlu kita lakukan. Kita perlu rehat, kita perlu bersia-sia, kan, perlu lepak dengan kawan-kawan ke dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita kena bahagikan masa yang betul, peruntukkan masa tadi untuk kita belajar tu walaupun sedikit tak apa, tapi dia terfokus dan berkualiti. Lebih baik daripada masa berjam-jam tapi kita belajar sambil baring. Belajar masa sampai 3-4 jam tapi kita buat assignment sambil baring contohnya. Kemudian kita pula hanya menggunakan mata,
kemudian kita buat pula dalam keadaan tak cukup tidur, akhirnya kita tidak akan fokus. Jadi benda tersebut tidak ada kualiti. Jadi yang penting yang kelima adalah peruntukan masa, itu amat penting walaupun sedikit, tapi yang pentingnya adalah terfokus dan juga berkualiti. Wallahu alam. Terima kasih doktor. Okay, kalau saya boleh ringkaskan, apa yang menarik yang doktor baru kongsikan sebentar saja tadi, macam mana nak mengelakkan gangguan daripada keluarga ketika belajar untuk allocate masa. So macam sebagai contoh, kalau kita ada assignment mungkin daripada pukul 8 sampai 9, kita set untuk kita belajar, dan kemudian lepas pukul 9 kita bolehlah layan konon kita pegang gangguan daripada keluarga kita, contoh pergi ke kedai ke dan sebagainya. So allocate masa dengan baik dan gunakan semua 5 tips yang doktor telah berikan tadi, insya-Allah kita boleh berjaya lah dengan kelas online ini. Okay, kita ada last soalan untuk malam ni. Soalan ketiga ialah cara yang baik untuk mencari sumber online buat kita belajar, buat kajian dan sebagainya. Apakah sumber-sumber yang baik ataupun apakah cara-cara yang baik? Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam tempoh PKP ni hakikatnya kita memang terbataslah dari sudut pergerakan kita, walaupun Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan untuk melonggarkan beberapa sektor dan boleh kita katakan hampir merangkumi semua sektor lah. Sama ada pelancongan ekonomi, pendidikan dan sebagainya dah mula dilonggarkan. Pun begitu, bagi tujuan keselamatan dan juga kesihatan, kita tak dapat nak bergerak sewenang-wenangnya. Nak pergi library pun mungkin nak kena beratur agak panjang kan, sebagai contohnya. Nak dapatkan bahan, nak dapat satu buku je tapi nak boleh ke beratur mungkin lama sebagai contoh. Jadi bila keterbatasan kita untuk bergerak ke sana ke sini untuk mendapatkan sumber rujukan, sebagai mahasiswa ataupun pelajar pengajian Islam, ada maklumat-maklumat ataupun sumber bahan yang boleh kita dapati dari beberapa laman web yang mungkin Ana boleh kongsikan dengan catatan Ana ni, yang mungkin boleh memberi manfaat untuk kita bersama. Sebagai mahasiswa pengajian Islam, secara umumnya ada beberapa laman web yang boleh membantu kita untuk mendapatkan maklumat. Contohnya yang pertama, laman web tanzil.net. Tanzil.net, tanzil.net. Laman web tanzil.net ni dibangunkan pada tahun 2007 oleh seorang sarjana namanya Hamid Zarabi. Ia lebih kepada terjemahan Al-Quran yang disediakan dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kalau mereka yang tidak ada Microsoft Word yang add-in tu, kan kita ada Microsoft Word, ada add-in, ada Quran yang dah ada install untuk Microsoft Word, yang Quran punya Microsoft Word ni. Kalau yang tak ada, boleh gunakan laman web tanzil.net. Sebab laman web tanzil.net ni fungsinya hampir sama sebagaimana Quran dalam Microsoft Word. Kita boleh ambil Al-Quran, ada terjemahannya sekali. Kemudian yang bagusnya laman web ni juga dilengkapi dengan beberapa bacaan qori-qori yang masyhur. Lebih daripada 5 orang syekh lah, lebih daripada 50 orang qori. Jadi boleh kita istifadah lah daripada laman web tanzil.net. Itu mana laman web ni lebih kepada konsep untuk kita mendapatkan bahan-bahan ataupun berkaitan tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang keduanya, antara laman web yang boleh membantu kita dalam tempoh PKP ni untuk kita study dan juga siapkan kita punya tugasan assignment adalah laman web Al-Ma'ani. Laman web Al-Ma'ani, almaany.com, almaany.com, almaani.com. Al-Ma'ani.com ni dia ibarat satu kamus. Ma'ani kan maksudnya makna. Dia ibarat satu mu'jam lah, satu mu'jam kamus. Apa-apa saja perkataan, pecahan dia punya tasrif perkataan yang kita tak jumpa pengertian maksudnya dalam kitab, kita boleh refer kepada almaani.com. Memang boleh kata komplit lah. Apa saja pecahan perkataan-perkataan, semua perkataan tersebut direkodkan dalam nama web almaani.com. Amat membantu insya-Allah. Yang ketiganya, salah satu daripada laman web yang bermanfaat untuk pengajian Quran iaitu at-tafsir.com, altafsir.com, altafsir.com. Laman web ni dalam bahasa Arab. Laman web ni sebenarnya dia menyediakan perbahasan, perkongsian tajuk-tajuk di kalangan ulama,
tajuk-tajuk tesis dalam master dan juga PhD, kadang-kadang berkaitan isu semasa, hukum hakam, tapi fokus kepada Quran. Altafsir.com, fokus pada Quran. Jadi kalau ada orang nak dapatkan pandangan ulama hukum hakam dan sebagainya, boleh rujuk kepada altafsir.com. Antara perbahasan dia melibatkan ilmu tajwid ada, ilmu qiraat ada, ilmu tafsir ada, resam ada, dan banyak lagi lah dalam altafsir.com. Yang menariknya, laman web ni menyediakan pelbagai kitab tafsir juga. Makna bukan hanya sekadar perbahasan. Dalam laman web ni juga kadang-kadang tu disediakan link-link dalam bentuk PDF. Jadi makna kalau kita ada kitab-kitab yang kita tak ada, boleh tengok dalam altafsir.com ni, perbahasan-perbahasan di kalangan ulama, kadang-kadang mereka bagi sekali dengan link PDF. Jadi kita boleh download berbentuk digital dan boleh dicari lah, mudah dicari. Antara contoh yang paling masyhur tafsir bin Ma'thur, macam tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, Ibnu Katsir dan sebagainya itu semuanya boleh dapati dalam laman web tafsir.com. Yang keempatnya, laman web islamweb.net. islamweb.net, ISLAM, Islam, WEB web, islamweb.net. Laman web ni sebenarnya berkaitan membahaskan tentang Islam secara umum. Kadang-kadang ramai juga di kalangan non-Muslim yang nak mengetahui tentang Islam akan buka laman web islam.net sebab dia akan bahaskan apa itu Islam, keindahan Islam, iman dan sebagainya. Juga dibahaskan dalam laman web islamweb.net ni ada berkaitan tentang fatwa, juga bacaan-bacaan Al-Quran, qiraatnya dan sebagainya, ada tafsir, ada hadis, ada hukum hakam, kadang-kadang ada muhadarah ammah pun ada e-books pun ada dan macam-macam lagi lah. Umum. Dia bersifat umum, merangkumi semua perkara dalam laman web islamweb.net ni. Dan juga kadang-kadang ada persoalan akan dijawab oleh pihak admin web tersebut. Web ni dikendalikan dalam 5 bahasa. Dia ada bahasa Inggeris, ada Arabic, ada Spanyol. Kalau Suhail pandai Spanyol, bolehlah klik Spanyol. French pun ada, Jerman pun ada. Laman web ni dikendalikan di Qatar, di Doha, Qatar. Dia punya admin dia lah. Kemudian antara laman web lain yang mungkin boleh membantu kita insya-Allah, laman web waqfiyah.com. WAQFEYA, waqfiyah.com. Waqfiyah.com ni hanya fokus kepada e-book saja. Dia tak ada pembahasan kitab hukum hakam semua tak ada. Dia hanya platform untuk kita dapat kitab-kitab, download kitab-kitab dalam format PDF. Apa-apa semua kitab ada di Waqfiyahnya. Jadi kalau siapa nak PDF, bolehlah dia layari laman web waqfiyah.com. Yang keenamnya, laman web yang memberi fokus kepada kajian hadis, pun boleh juga kita layari, iaitu laman web Ahlul Hadis, Ahlul Hadis, AHLALHDEETH.com. Nak ulang sekali lagi, AHLALHDEETH, Ahlul Hadis, .com. Jadi dalam laman web ni banyak perkongsian berkaitan kajian-kajian, topik-topik dalam master pun ada, PhD pun ada, isu-isu semasa pun ada, khususnya dalam bidang hadis lah yang dibincangkan dalam laman web ni. Yang ketujuh, antara laman web lain adalah laman web Ad-Durar As-Saniyah. Ad-Durar As-Saniyah ataupun link dia dorar.net, DORAR.net, DORAR.net. Ini memberi fokus kepada hadis lah, kajian kepada hadis, takhrij hadis, rijal hadis dan sebagainya. Nak rasa itulah kot, sikit sebanyak. Hadis pun ada, tafsir pun ada, Quran pun ada, nak rujuk pada kitab-kitab di laman web Waqfiyah tadi pun ada, hukum hakam Islam web pun ada, dan insya-Allah lah sikit sebanyak laman web ni boleh bantu kita untuk dapatkan sumber-sumber dalam kita orang kata untuk murojaah, siapkan assignment dan sebagainya dalam tempoh PKP ni. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih doktor. Okey, buat penonton-penonton sekalian, kalau tak dapat dia punya link tadi, ada
ada je dekat comments ni, boleh saja baca. Ada daripada Izian, Wan Nurul Kila daripada Sekretariat Quran Sunnah dan lain-lain. Terima kasih kerana sudi komenkan untuk yang lain. Terima kasih. Okey, kita telah pun habis untuk sesi pertama, iaitu sesi perkongsian daripada doktor. Kali ini kita akan beralih kepada sesi soal jawab. So pendengar-pendengar dan penonton-penonton sekalian, kalau ada soalan-soalan boleh komen di sini dan dia akan bawakan kepada Ustaz. Tu Khalid Ibn Zaini, dia dah tanya. Ustaz, boleh tak Ustaz share macam mana kita nak divide masa study dengan persatuan? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Macam mana nak dividekan masa study dengan persatuan? Kalau kita katakan dalam tempoh sebelum PKP, katakanlah ada tempoh sebelum PKP, pembahagian masa itu lebih mudah untuk kita uruskan sebab kita boleh pergi ke sana, boleh pergi ke sini dan banyak benda yang boleh kita dapat secara fizikal berbanding musim PKP ini lebih kepada secara maya, secara dalam talian online. Dalam tempoh PKP ini, pembagian masa khususnya bagi mereka yang terlibat dengan persatuan, kemudian nak fokus pada belajar pula, perlu lihat kepada kekuatan dan kelemahan diri. Sebab kadang-kadang katakanlah anak mencadangkan macam ni, tapi sebenarnya cadangan ni tak sesuai dengan dia. Itu pun tak jadi juga. Jadi yang paling besar sekali adalah kita kena tengok apakah kekuatan dan kelemahan kita. Bila kita tahu kekuatan dan kelemahan kita, maka kita kena susun jadual tersebut mengikut kekuatan dan kelemahan. Maknanya contohnya lah, katakanlah kita ni jenis susah nak tidur malam, contoh pun ada. Orang jenis susah nak tidur malam. Kadang-kadang mungkin pukul 2-3 pagi baru boleh terlelap. Dia baring dekat katil tu pukul 10. Pukul 2-3 pagi baru boleh terlelap. Contohlah kan, makna susah nak tidur. Jadi bila susah nak tidur, sedangkan tidur dia perlu cukup. Jadi makna kemungkinan sampai subuh, bila lepas subuh tu dia akan still mengantuk lagi sebab dia dah tidur lewat malam. Jadi maknanya kalau kita suggest kepada dia untuk dia start belajar yang sebagaimana anak kongsikan tadi pada waktu pagi, mungkin tak sesuai sebab dia menghadapi masalah sukar untuk tidur pada waktu malam. Jadi maknanya mungkin pukul 8 pagi, 9 pagi nanti dia bangkit daripada tidur, barulah dia segar. Boleh jadi. Barulah otak dia aktif, boleh jadi. Jadi maknanya fleksibel waktu tersebut ataupun pengurusan masa tadi itu bergantung kepada kekuatan dan kelemahan. Jadi secara umumnya anak boleh bagi guideline umum, mudah-mudahan dapat menjawab pada persoalan tadi. Aktiviti yang melibatkan fokus otak kita buat pada di awal pagi. Contohnya belajar, contohnya siapkan ada tugasan-tugasan penting yang melibatkan perlu kepada memikir, perlukan kepada membaca, perlukan kepada fokus yang lebih khusus dan sebagainya. Aktiviti yang melibatkan otak kita gunakan di awal pagi. Mana lebih kurang daripada lepas subuh tadi sampailah sebelum tengah hari, sampai pukul 1 lah lebih kurang, sampai pukul 12, pukul 1. Aktiviti yang melibatkan sosial, melibatkan fizikal, kita anjakkan kepada selepas daripada waktu rehat dan waktu qailulah. Tengah hari kita qailulah sebentar untuk bagi kesegaran kita mengharungi masa sampai pada waktu malam, perlukan kepada qailulah sunnah Nabi. Kemudian kita makan dan sebagainya, kita rehat. Jadi kita ambil waktu selepas daripada itu untuk buat aktiviti yang ringan dan tidak melibatkan otak. Sebab otak kita dah fokus ni. Daripada pagi tadi kita dah dengan tips-tips yang dikongsikan tadi, mana pagi aktiviti yang melibatkan otak. Lepas tu petang sikit. Kalau kita kata pukul 3 sebagai contoh. Kalau kita selesa pukul 3 lah. 3 sampai petang, aktiviti yang tidak menggunakan otak terlalu berat sangat, ataupun aktiviti yang lebih kepada santai dan menggunakan fizikal, kita ambil pada waktu petang. Kemudian malam. Lepas malam tu dua-dua boleh. Kita nak pakai fizikal pun boleh, nak pakai otak pun boleh, tak ada masalah. Maknanya malam tu kita nak buat persatuan pun boleh,
Petang tadi persatuan boleh. Tapi secara peribadi persatuan ni dalam tempoh PKP, anak pun ada tempoh PKP ni, bagi anak secara peribadi persatuan kita buat pada waktu pagi tak sesuai. Lebih baik kita isikan pada waktu pagi itu dengan aktiviti yang melibatkan penggunaan otak. Wallahualam. Okey, terima kasih. Semoga dapat menjawab soalan ahli sebenarnya ini. Kemudian ni daripada Zahara Muhammad Khairuddin, Ustaz, nanti di akhir live boleh ke nak minta cadangan Ustaz amalan doa untuk istiqamah? Dia sama juga dengan soalan seterusnya daripada Hisham Hilmi. Dia tanya, Ustaz, macam mana nak kekal konsisten bersemangat? So mungkin ada time dia semangat, tapi lepas beberapa hari atau lepas beberapa jam semangat dia dah low. So macam mana nak kekalkan semangat ni? Adakah ada doa-doa yang nak kekal semangat dan sebagainya? Atau ada tips yang boleh Ustaz kongsikan? Okey, terima kasih pada yang bertanya. Soalan ni agak menarik juga ni. Macam mana kita nak maintainkan semangat tu? Ataupun yang lebih orang kata dalam erti kata lain, macam mana kita nak menghadapi penyakit M? Penyakit M. Tahu tak M tu apa? Apa dia? Motivasi. Penyakit M ni penyakit malas. Oh. Datang malas, buatlah apa benda pun semua benda tak jadi. Macam mana kita nak kekalkan maintain semangat tu. Nak lawan sifat M tadi tu, penyakit M tadi tu, ataupun kita nak kekalkan semangat ni, anda ingat dengan satu hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis sahih yang direkodkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi zalika faqad halak, atau kama qala. Nabi kata setiap amalan itu syirrah. Bagi setiap perbuatan amalan itu ada syirrah. Syirrah ni kita katakan sebagai semangat lah. Maksudnya setiap amalan tu bila nak buat ada semangat dia tu. Semangat nak solat tarawih. Oh, dia punya semangat tu malam pertama penuh masjid. Penuh masjid, melimpah ruah malam pertama je lah. Minggu pertama je lah. Minggu kedua, tiga, rasanya banyak malaikat lagi daripada orang kan. Dia punya semangat tu, semangat mula-mula tu. Likulli amalin syirrah, kata Nabi, setiap amalan itu, setiap perbuatan yang kita nak laksanakan itu, dia ada semangat dia. Walikulli syirratin fatrah, bagi setiap semangat tu pula, dia ada waktu dia kendur, waktu dia rehat. Makna datang penyakit malas lah. Bila dah semangat tu dia akan lawan dia penyakit malas. Malas tu akan datang juga. Walikulli syirratin fatrah. Setiap semangat itu pula ada kendur dia. Dia tak ada naik sampai ke mati ada. Naik semangat tinggi dia akan ada masa dia akan jatuh. Dia panggil fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, maka barang siapa yang time dia malas, time dia jatuh, time dia kendur semangat dia tadi itu masih lagi dalam ruang lingkup sunnahku, iaitu masih lagi dalam ruang lingkup Islam. Dia malas tapi dia tak lawan Allah. Tiba-tiba dia rasa dia letih, dia nak rehat tapi dia masih lagi ikut hukum hakam agama. Dia tidak lawan Allah, dia tidak lawan Rasul. Maknanya dalam keadaan dia malas, dia masih lagi jaga diri dia sebagai seorang Islam. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, kata Nabi. Barang siapa yang time dia kendur, time dia jatuh tu, time dia malas tu dalam ruang lingkup Islam, maka dia berjaya. Wa man kanat ila ghairi zalika faqad halak, dan barang siapa time dia jatuh itu pergi jalan lain. Mana bukan duduk dalam jalan Islam, bukan duduk dalam jalan-jalan Nabi, duduk jalan lain. Time dia malas, dia buat benda mungkar. Time dia malas, dia buat maksiat. Time dia malas, dia lawan Allah dan sebagainya. Faqad halak, maka dia akan binasa. Artinya, daripada hadis ni apa yang anda boleh simpulkan adalah penyakit malas ni, untuk kita kekalkan semangat ni, sebenarnya penyakit malas ni ada dua jenis. Malas ni kita, maknanya malas ni ada dua jenis lah. Kita ingat malas ni malas lah kan. Malas ni ada dua jenis. Berdasarkan pada hadis tadi, malas ni ada dua jenis. Satu malas yang membawa kepada kebaikan, satu malas yang membawa kepada keburukan. Jadi maknanya kalau siapa-siapa datang penyakit M tu boleh berhujah lah. Ni saya malas, tengah malas yang membawa kebaikan ni. Dia bukan malas membawa keburukan kan. Baik.
Apa malas yang boleh kita katakan membawa kebaikan dan malas yang membawa kepada keburukan? Kadang-kadang malas yang membawa kebaikan tu pun adalah perkara yang baik. Sebagai contoh, malas tu masuk dengan erti kata kita nak kendur tadi, kendur semangat kita nak mula berehat. Contohnya adalah malas nak buat maksiat. Malas nak buat yang paling simple lah, malas nak buat perkara mungkar. Itu dah satu kebaikan. Semangat ni tiba-tiba dah rancang nak buat benda yang berdosa, buat perkara yang Allah larang. Semangat ni, tengah semangat ni. Tiba-tiba malas nak buat. Jadi malas tersebut adalah malas yang membawa kepada ibadah. Malas yang taqarrub kepada Allah, malas yang ada pahala. Jadi malas itu malas kebaikan. Ataupun kita dah fokus belajar ni. Bukan kata kita tak belajar lagi ni, kita dah belajar. Sejam dah belajar, 2 jam belajar sebagai contoh. Kemudian kita pun dah letih. Jadi kita pun nak rehat. Rehat pula atas kerusi malas. Rehat atas kerusi malas. Takkanlah, ini kursi malas ni, malas nanti aku jadi malas. Kita pun buang kursi. Buat apa nak buang kursi tu kan? Jadi kita pun rehat atas kursi malas sebagai contoh. Jadi rehat ketika itu adalah rehat untuk recover badan kita, recover balik otak kita. Jadi fatrah ketika itu adalah fatrah yang membawa kepada kebaikan, bukan membawa kepada keburukan. Yang malas kepada keburukan ni memang kita tak laksanakan apa-apa. Sedangkan pada hakikatnya banyak lagi tugasan-tugasan yang perlu kita laksanakan. Dengan arti kata lain, bagaimana sekarang ni kita nak kekalkan semangat itu adalah cuba kita laksanakan sesuatu perkara itu dengan penuh kesedaran. Sebagai contoh, Ana bagi contoh yang paling mudah. Katakanlah kita seorang pelajar, mahasiswa di universiti. Kita datang daripada keluarga yang susah. Keluarga yang susah di ceruk kampung dengan adik-beradik kita ramai. Mak ayah kita bukannya kerja berpendapatan tinggi, keluarga yang susah. Kita pula anak harapan. Yang lain belum, yang mungkin yang lain tak sampai peringkat universiti, kita seorang je sampai peringkat universiti. Jadi bila kita adalah anak harapan, di bahu kita ada satu beban amanah dan juga satu harapan tinggi daripada keluarga kita. Jadi bila kita pergi belajar, time kita malas macam mana sekalipun, kita tetap akan bangun malam ataupun kita tetap akan buat sesuatu untuk belajar supaya kita balik kampung nanti selepas 4 tahun belajar, kita akan membanggakan adik keluarga kita. Sebab apa? Sebab kita buat itu dalam keadaan penuh kesedaran. Kalau time rajin, bagi 10 buku boleh baca habis. Tapi kalau time malas, bagi satu buku nipis pun tak boleh nak baca, bagi buku budak tadika pun tak nak baca, dah malas kan. Tapi kalau orang yang buat dengan semangat, campur dengan kesedaran, time dia semangat, 10 buku boleh habis. Tapi kalau time dia tak semangat, tapi dia ada kesedaran, tak dapat 10 buku, 1 buku pun jadilah. Itu beza orang yang melaksanakan sesuatu dengan kesedaran berbanding orang buat yang bergantung sepenuhnya kepada semangat. Bergantung sepenuhnya pada semangat, dia tak akan jadi kekal selama-lamanya. Jadi maknanya kita boleh cuba switchkan. Kita cuba kita panggil reset mind kita supaya malas tadi yang ada kebaikan itu menjadi kesedaran dalam diri kita. Supaya ada masa kita rehat tadi itu, walaupun kita rehat, kita bukan rehat yang sehinggakan kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan semangat kita ada, tapi kita lakukan dengan penuh kesedaran. Mudah-mudahan kita dapat capai apa yang telah kita rancangkan. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Okey, ada lagi soalan. Mungkin ni soalan yang terakhir daripada soalan akhir untuk dijawab oleh doktor daripada Syazana Mustafa. Salam, boleh tak kongsikan tips macam mana untuk tingkatkan motivation dalam diri? Berkait rapat dengan tadi soalan sebelum ni. Soalan tadi tingkatkan motivasi dalam diri. Tingkatkan motivation dalam diri. Anda rasa soalan ni dia ada kait rapat dengan tadi lah. Mana kait rapat dengan soalan yang nombor 2 tadi, lebih kurang maksudnya supaya kita sentiasa konsisten dalam apa yang kita buat. Pertama sekali, di samping kita perlu ada semangat campur dengan kesedaran, dengan malas yang baik tadi itu, insya-Allah kita akan dapat
laksanakan ataupun lakukan apa yang kita rancang. Yang keduanya yang mungkin boleh membantu kita untuk konsisten adalah kita jangan buat perancangan yang terlalu mengongkong diri kita ataupun terlalu mengikat diri kita. Contohnya, kita buat perancangan yang terlalu detail. Contohnya, 8 pagi sampai 8 suku minum. 8 suku, 8.30 makan. Itu detail betul kan. 8.30, 8.40 bangkit dari kerusi. Itu dah tulis. 10 minit dah bangun daripada kerusi tu. Contoh lah kan. Terlalu detail. Jadi kalau terlalu detail, dia akan mengongkong diri kita. Bila mengongkong, kadang-kadang kita akan jadi cepat fed up. Jadi mana kita dah semangat tadi. Semangat dah ada, kesedaran dah ada, malas yang baik tadi dah ada, tapi jadual pula tak sesuai. Jadual yang mengungkung tak sesuai, akhirnya kita akan fed up dan kita akan tinggalkan apa yang telah kita rancang. Jadi kita kena buat satu jadual yang fleksibel. Jadual fleksibel dan jadual ni tidak perlu diwar-warkan. Tidak perlu diwar-warkan. Kerana kan kadang-kadang ada orang tu dia nak berubah jadi baik. Aku nak berubahlah jadi baik. Semalam aku dah buat benda tak elok ataupun semalam aku dah mencuri, aku dah buat benda yang Allah murka contohnya. Aku nak berubah jadi baik, aku nak pakai tudung hari ni sebagai contoh. Dia pun kat FB kan. Dan apa zaman sekarang ni, apa-apa hal nak bagi tahu status, up status lah, update kat FB. Hari ni saya dah berubah menjadi baik. Jangan. Apa saja perubahan yang kita nak lakukan, kita kena bagi tahu Allah dulu. Jangan kita bagi tahu orang, ni silapnya. Bila kita bagi tahu orang tak akan membantu kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita bagi tahu kepada orang, orang akan mengejek kita pula. Orang akan mengherdik kita pula. Ini semua nak menunjuk lah, riak lah, apalah sebagai contoh. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu kita nak share kan, yang nak bagi tahu perasaan gembira kita, kongsilah dengan yang mula-mula sekali Allah. Kongsilah apa-apa luahan hati ataupun perkara-perkara menarik minat kita, perkara-perkara yang menunjukkan bukti kesyukuran kita, kongsilah dengan Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha memahami dan Allah boleh bantu kita dalam keadaan situasi sukar maupun dalam keadaan situasi senang. Jadi benda faktor tadilah, mudah-mudahan dengan doa dan sebagainya itu insya-Allah boleh membantu kita untuk kekal konsisten untuk menjadi seorang pelajar yang baik, terutamanya dalam tempoh musim PKP ini. Wallahu a'lam. Okay, so itu tadi soalan terakhir. Terima kasih kepada semua yang mengutarakan soalan-soalan tersebut dan juga terima kasih kepada panel kita kerana kongsikan. Okay, so kita telah pun sampai ke penghujung sesi live kita. Kalau doktor ada kata-kata terakhir untuk kita semua boleh untuk mengakhiri live kita pada hari ini. Okay, terima kasih pada saudara Suhail. Mungkin sebagai penutup, dalam cabaran dunia pada hari ini, terutamanya mahasiswa yang dalam menghadapi kita panggil zaman revolusi industri 4.0, IR 4.0, di mana zaman teknologi itu dah menjadi satu medium yang amat penting, sama ada melibatkan pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Jadi Ana nasihat diri Ana sendiri dan juga kepada sidang para pendengar, cuba kita ambil satu kata-kata semangat lah. Ni kata-kata semangat Ana create untuk diri Ana sendiri lah. Ana pun banyak kekurangan dan kelemahan, tapi mudah-mudahan dapat membantu kita semua, iaitu cuba cipta peluang, jangan tunggu peluang. Ana ulang sekali lagi, cuba cipta peluang, jangan tunggu peluang. Zaman dulu, zaman tahun 90-an, 80-an dan sebelum tu, semuanya tunggu peluang. Contoh yang Anda bagi contoh yang paling mudah lah. Zaman dulu, confirm masuk universiti, tamat belajar, confirm dapat kerja. Tunggu je, goyang kaki je, mesti nanti ada orang telefon panggil, ketua kampung panggil jadi tu imam lah sebagai contoh. Bagi je sijil automatik interview tu buat cukup syarat je, terus orang kata dah selangkah kaki dah, sebab ijazah itu penentu segala-galanya. Tu zaman dulu. Zaman kita menunggu peluang. Tapi dengan pula zaman sekarang, zaman industri, revolusi industri 4.0, zaman teknologi berkembang pesat, zaman semuanya berada di hujung jari, zaman langit terbuka luas,
nak lagi pula kita dalam musim PKP ni, hakikatnya sebagai seorang graduan, sama ada kita tahun 1 ke, tahun 2 ke, tahun 3 ke, tahun 4 ke, yang nak konvo dengan robot ke contohlah kan. Yang hatta yang dah bekerja sekalipun, yang dah kahwin ke siapa semua sekali, dalam diri kita ni, zaman sekarang siapa pun kita dalam diri kita, kita tak boleh dah tunggu peluang. Kita kena cipta peluang. Bila kita cipta peluang, insya-Allah kita akan berjaya. Wallahualam. Oh, okey. Terima kasih doktor. Okey, itu dia kata-kata terakhir, kata-kata daripada doktor kita, Dr. Nurul Azman bin Ilyas. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa kongsikan kata-kata mutiara untuk pelajar-pelajar doktor yang tersayang ini. Dan juga terima kasih juga kepada viewers semua, kepada penonton kerana sudi menghadiri majlis sesi online kita, sudi untuk tuliskan komen, tuliskan dia punya points-points daripada doktor supaya yang lain juga dapat manfaat. Terima kasih. Dan juga saya harap apa yang dikongsikan dapat dimanfaatkan, dapat dipraktikkan dalam hidup kita selepas ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan daripada pihak saya minta maaf jika ada kekurangan daripada segi mungkin internet slow ke, tadi suara tak clear ke apa, saya minta maaf, ataupun ada soalan yang tak terjawab ke apa, mungkin saya minta maaf. Okey, dengan itu kita boleh tutup sesi online kita ini dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih semua.